ceritakan yang mana serombongan sahabat ingin jalan pintas tetapi dihalang oleh penghulu kerana ada di antara anak buahnya yang kena sengat binatang berbisa. Apabila dibacakan Al-Fatihah dan diberikan air yang dibacakan Al-Fatihah, orang yang ataupun anak buah yang kena gigit binatang bisa itu, dia kurang meraung, bermakna sakitnya reda. Yang seperti ini boleh, tetapi yang bukan-bukan jangan. Tuan-tuan, kenapa kita tidak boleh asyik-asyik meruqyah? Kenapa kita diberi ganjaran kalau tidak main ruqyah sehingga boleh masuk surga tanpa hisab dan azab? Saya dapati orang-orang yang ruqyah sekarang, kebanyakannya sila peruqyah, dia meruqyah bukan menggunakan Al-Quran hadis. Contohnya, kalau kita lihat di negeri kita, sebelum menghadapi peperiksaan, mereka adakan air Yasin. Air Yasin itu air ruqyah. Meruqyah air dengan bacaan Yasin beramai-ramai. Ulang lagi sekali. Saya bertanggungjawab untuk memperkatakan ni. Anak-anak kita, bila nak periksa, biasanya sekolah mengajak kita, anak-anak ni diminta supaya ibu bapanya datang ke sekolah. Untuk apa? Antaranya sembahyang hajat. Betul kan? Sembahyang hajat. Betul atau tidak? Betul. Setelah sembahyang hajat, digalakkan bawa satu orang satu botol mineral water. Kemudian baca Yasin beramai-ramai, dan air itu diletak di depan. Dikatakan air penerang hati. Hadis mana yang ada memperkatakan air penerang hati? Hadis mana? Tidak ada air penerang hati. Kemudian dibawa air ini ke mana? Ke tengah-tengah, sedang membaca surah Yasin, dan dijadikan air ini penerang hati. Ini air ruqyah namanya. Yang ini tidak boleh. Dan kalau kita buat juga, bawa juga air penerang hati, kadang-kadang memang ada orang telefon saya, Ustaz, besok anak saya periksa, boleh tak air penerang hati? Ini bagaimana meruqyah, main ruqyah. Ruqyah seperti ini menyebabkan dia terhalang untuk menjadi salah seorang daripada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Begitu juga kalau kita lihat hadis selanjutnya nanti, yang 70,000 yang masuk syurga tanpa azab dan hisab, setiap orang bawa 70,000 lagi. Bermakna berapa juta? Jadi kita perlu jelaskan kepada masyarakat kita bahawa air Yasin itu adalah air ruqyah. Meruqyah dengan apa? Dengan surah Yasin. Ataupun kadang-kadang ada orang yang minta kepada ustaz, yang dikatakan ustaz yang hebat ni, ustaz yang kadang-kadang menjual tangkal, kadang-kadang ustaz yang menjual air jampi, kadang-kadang ustaz menjual itu dan ini untuk penerang hati, untuk itu dan ini. Subhanallah. Kalau kita main ruqyah, gagal nanti kita. Jadi pahami apa yang kita bincang. Saya nak keluar tajuk sedikit saja. Sekarang ni tuan-tuan, bahayanya ramai ustaz-ustaz yang jadi dukun, tetapi nama dukun dibuang, ataupun nama paranormal dibuang, nama bomoh, pawang dibuang. Dia tak pakai nama itu lagi, dia gunakan nama ustaz. 2 hari yang lalu saya di Singapura, didatangi oleh sekumpulan 2 keluarga, tapi saya pisahkan. Satu keluarga, dia mengatakan, Ustaz, saya banyak masalah dalam rumah tangga. Maka saya jumpa seorang ustaz. Ustaz ni terkenal di Malaysia. Dia ada klinik, tapi tak payahlah sebut nama kliniknya, dan takut perniagaan dia terganggu. Jadi apabila sampai ke klinik orang ni, kata keluarga ni, setelah dilihat, ditanya, dia mengatakan anda diganggu oleh saka. Yang kawan ni pun tak tahu apa tu saka, tak pernah dengar apa tu saka. Di antara orang-orang yang datang ke tempat saya ataupun ke kuliah, lepas kuliah, ini dirakam, ramai nanti yang tahu, saya tak suka orang datang ke tempat saya minta ruqyah, lepas tu tak datang kuliah, cuma untuk datang ruqyah. Jadi jangan beri nama saya kepada orang-orang yang kena masalah untuk datang ruqyah. Nanti saya nak balik terhalang. Tanya anak saya ni, sampai 1 jam, 2 jam kadang-kadang untuk ruqyah dia. Kadang-kadang masalahnya dia bukan kena sihir, dia masalah rumah tangga. Seperti ini, dia mengatakan, saya ustaz masalah, anak saya lari ikut jantan, saya bermasalah, saya dah bercerai lama, tapi rujuk semula. Bila tanya dengan ustaz, penceraian saya tak sah. Tak apa, saya masukkan YouTube, dia tengok. Apa katanya? 13 tahun
lebih kurang suami saya tinggalkan saya. Lama ya, sampai anak dah jadi anak dara. Bergaduh, lapaskan cerai. Saya ceraikan kau. Aku ceraikan kau. Lepas tu saya tanya, bila ceritakan dengan saya, bagaimana keadaan suami anda menceraikan anda? Bergaduh sehingga pecahkan TV. Habis pinggan mangkuk semua dipecah. Saya katakan kepada suami anda cerainya tak sah. Sebab sepakat ulama kita mengatakan kalau dalam keadaan terlalu marah, penceraian tidak sah. Kita pun dah bincang yang lalu. Kemudian bila dia beritahu, maka dia hubungi suaminya. Suaminya dengan senang hati pulang semula. Bila pulang, anak-anaknya tak terima bapaknya. Sebab selama itu anaknya dibesarkan oleh emaknya. Jadi dia datang ke tempat saya untuk ruqyah anaknya. Mana boleh ruqyah? Begitu juga supaya ruqyah suaminya, supaya lembut. Dan begitu juga minta ruqyah supaya isterinya juga lembut. Ini bukan main ruqyah, ini masuk dalam kuliah. Duduk dalam kuliah, ditarbiyah, ikut apa hukum Islam berkenaan suami isteri dan sebagainya baru boleh. Kalau ruqyah tak main ruqyah. Tetapi sebelumnya dia pergi satu ustaz, habis 5,000. Habis 5,000 untuk apa? Untuk betulkan anaknya dan sebagainya. Dan di antaranya adalah main tangkal. Ruqyah, kemudian tangkal. Apa yang diruqyah? Yang diruqyah air apa? Air jampi. Saya katakan kepadanya, ini bukan sihir. Tetapi antara dukun-dukun yang nak pakai nama ustaz, antara ciri-ciri dukun yang pakai nama ustaz, bila menuduh saka. Asyik-asyik saka. Hampir 90% mungkin yang datang kepada saya di antaranya saka. Ustaz, saya kata dukun itu atau kata ustaz tu, bukan dukun, kata ustaz tu kena saka. Sampai saya katakan tadi, dia tak tahu, satu orang tu tak tahu apa tu saka. Tapi dituduh ada saka. Jadi macam mana nak buang saka? Ustaz tu katakan datang. Jadi ustaz tu jual apa? Jual tangkal. Syekh, saya semalam tertinggal di mana saya bawa tangkal daripada orang muda. Orang muda ni grup dia ramai. Kita katakan budak-budak Samsing lah. Ketua Samsing ni bawa budak-budak ni jumpa satu ustaz. Ustaz tu wajibkan, ataupun ketua Samsing tu wajibkan setiap orang dapatkan satu tangkal harganya $30. Ini kat Singapura. $30, $10 untuk ketua Samsing tu. Kalau saya istilahkan Samsing tak ada masalah. Yang $20 untuk ustaz. $30. Bila saya buka di dalamnya, semalam ada sahabat yang melihat. Siapa yang datang semalam? Tak tahu Faisal sempat lihat atau tidak. Foto state, kemudian dibungkus dengan kertas putih. Sebelumnya ada kertas, bukan kertas, kain putih, dan sebelumnya ada kain-kain yang warna kuning atau merah begitu. Jadi bila saya buka di dalamnya foto state yang kita tak tahu apa maknanya, dijual dengan $30. Kemudian saya diberitahu tangkal ni ada expiry. Lepas 1 tahun kena renew. Dengan apa? Dengan ruqyah. Alangkah bodohnya manusia yang dikatakan orang Islam, yang mana sekarang zaman canggih, tapi percaya dengan benda seperti ini. Orang Singapura dikatakan yang termaju di antaranya orang Melayu di Singapura masih main tangkal, masih main ruqyah. Tangkal sebagaimana kita sudah tahu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, at-tamimatu syirkun, apa saja jenis tangkal itu syirik. Kata Ibn Abbas, walaupun daripada ayat Al-Quran. Tetapi sekarang kita oleh kerana tidak membekali anak kita dengan akidah yang sahihah, ini memperkatakan tentang akidah sahihah, kalau dia mati, malah tangkal ini menjadikan budak-budak itu percaya bahawa dia kebal. Dan budak-budak ini lebih jahat nanti kerana dia ada bekal pertahanan diri dengan tangkal yang diberi oleh seorang ustaz. Jadi kalau dia mati dalam keadaan tidak bersih akidahnya, kita malam ni memperkatakan tentang akidah yang bersih. Sebersih-bersih akidah, sampai jangan main ruqyah kerana tangkal biasanya dari ruqyah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di situ Qul a'udzu birabbil falaq, bukan qul a'udzu bin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Di situ wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kita disuruh berlindung daripada naffatsah, jampian-jampian, mentera-mentera, ruqyah-ruqyah yang dibacakan oleh, asalnya di sini seorang dukun wanita kepada benda-benda yang sudah dijampi, benda itu jadi tangkal. Bayangkanlah batu orang pakai boleh jadi kebal. Sebagaimana kita lihat di Indonesia,
ada orang pakai cincin, ditembak berapa peluru, berapa ratus peluru, boleh tengok kat YouTube. Tak mati dia. Tapi tertembak cincinnya, maka dia rebah ditembak. Cincin tu batu, macam mana boleh jadi orang tu kebal pakai? Ruqyah. Ruqyah apa? Ruqyah syaitan. Kalau tidak ada syaitan di situ, bagaimana orang tu kebal? Jadi benda-benda macam ni, ruqyah seperti inilah yang menjadikan syirik. Kita memperkatakan malam ini tentang akidah yang sahihah, tauhid yang murni. Jadi orang yang pakai ruqyah, apa saja yang diruqyah, sama ada batu di ruqyah dipakai, sama ada tulisan di ruqyah dipakai, sama ada keluli, apa saja di ruqyah dipakai, itu jadi tangkal. Dan memang boleh jadi kebal. Berapa banyak orang kebal kerana pakai benda-benda yang di ruqyah. Ruqyah, kalau dengan Quran, kita buat perjanjian dengan Allah. Kalau dengan hadis, kita buat perjanjian dengan Allah. Tetapi kalau ruqyah-ruqyah yang diambil daripada ruqyah yang bukan Quran hadis, itu buat perjanjian dengan syaitan. Maka syaitan menolong. Dan buat perjanjian dengan syaitan akan mengorbankan akidah. Apa dia? Akidah sahih. Makanya kalau kita pergi, siapa pun yang akan membantu kita, kalau kena penyakit, selain doktor yang moden ni, yang gunakan ayat Quran, kalau namanya ustaz, ustazah, doktor, itu dan ini, walaupun dia menggunakan ayat Quran, untuk meruqyah, kita tengok di belakangnya apa. Kalau di belakangnya diberi benda, kalau di belakangnya ada komak kamit yang kita tak dengar, kalau ada yang dibacaan yang dirasakan kepada kita, itu namanya bukan ustaz, itu namanya dukun, itu namanya pawang. Jaga-jagalah. Kerana sekarang masalahnya orang kita banyak menghadapi berbagai-bagai masalah dalam hidup. Berbagai-bagai masalah. Siapa sini tak ada masalah? Jangan katakan antum di sini depan saya ni tak ada masalah, semua ada masalah. Cuma cara penyelesaiannya sama ada ikut syar'i ataupun ikut bid'i. Kalau ikut syar'i selamat. Kalau ikut bid'i dengan sihir dan sebagainya, dengan melalui perantaraan syaitan dan sebagainya, kita gagal. Jadi apa itu ruqyah? Ruqyah adalah jampi. Jampi yang dijampi oleh seorang dukun atau seorang ustaz. Dukun yang bernama ustaz, dalam air diminum. Kalau ruqyah itu bukan syar'i, maka dia tidak selamat akidahnya. Dalam keluli atau pada keluli, besi kuning ke, emas ke, swasta ke, kemudian dipakai, sama ada dijadikan cincin, sama ada dijadikan kalung, sama ada dibungkus, dijadikan seperti tangkal yang biasa ni. Kalau dipakai bermakna ruqyah, itu adalah ruqyah yang syirik. Jadi ruqyah bukan saja pada orang yang kena sihir kita baca begitu saja. Ruqyah boleh diruqyah sebagaimana cerita dalam Quran tadi, seorang wanita tukang sihir meruqyah beberapa benda supaya dikasihkan kepada kita, supaya membantu kita kebal, mungkin hilangkan penyakit dan sebagainya. Jadi ada orang yang pakai tangkal supaya penyakitnya sembuh seterusnya. Jadi tangkal itu biasanya diruqyah, dan tangkal seperti inilah yang dilarang di dalam hadis ni. Jadi kalau kita baca di sini, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab adalah orang yang tak main ruqyah. Yang dikatakan tak main ruqyah yang membawa kepada syirik. Tapi tidak semua kita meruqyah, kan? Pernah meruqyah diri kita sendiri? Pernah kita meruqyah? Iya, kalau kebanyakan yang kena ruqyah, yang minta ruqyah kepada saya, kebanyakannya kena sihir ataupun demam, boleh diruqyah. Jadi ruqyah dimaksudkan di dalam hadis ini adalah ruqyah yang membawa kepada kesyirikan. Ruqyah yang diambil daripada syaitan. Ruqyah diambil daripada yang bukan Quran hadis, maka ruqyah itu tetap syirik.